Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakkirni ma unsitu minal Qur'anil Karim wa ma nasitu minal ahaditsin nabawiyyah wa 'allimni ma jahiltu minhuma ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita dapat lagi bertemu, bersua, berada dalam satu majlis ilmu, majlis yang sangat mulia. Walaupun selalu kita panggil apa, kadang-kadang diselangi oleh macam-macam hal, walaupun sebenarnya pada malam cuti hujung minggu ini, minggu lepas pergi ke Kuala Terengganu, jadi saksi anak saudara nak kahwin pukul 10 malam. Minggu depan ada bengkel ke jurulatihan Usako di Kuala Terengganu, kemungkinan akan sampai lewat petang. Kalau sempat pun dia sekolah pula ada sembahyang hajat. Barangkali Cikgu Nazri ganti jadi syekh. Jadi begitulah yang ada pada kesempatan malam ini. Alhamdulillah kita akan isikan insya-Allah dengan perbincangan kita muka surat 21, kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Faslun wa faraidul ghusli thalathatun. Faslun wa faraidul ghusli thalathatun. Biasa dibaca dengan ghusl. Sebenarnya yang fasih, yang afsah, yang lebih fasihnya ialah ghaslun. Boleh belaka lah kalau gitu. Faraidul ghusli ataupun faraidul ghasli. Kerana ghasala yaghsilu ghaslan, ya. Wazan tu fa'ala yaf'ilu fa'lan, ya. Tapi disebabkan begitu yang biasa disebut-sebut oleh fuqaha kita sendiri, jadi bolehlah kita terima ghusli ataupun ghasli. Ghaslun, ini suatu fasal bermula. Fardu mandi itu 3 perkara. Fardu dalam mazhab Syafi'i serupa dengan yang wajib. Serupa wajib dia. Dia tak bezakan fardu dengan wajib ini. Dalam mazhab Hanafi dia berbeza fardu dengan wajib. Bila sebut fardu, maka hukumnya adalah wajib, tidak boleh tidak, kita kena buat. Kalau kita tidak buat, apa yang kita nak lakukan itu, kalau berwuduk tak jadi wuduk. Kalau nak mandi, maka tak sah mandi dia. Pasal apa? Pasal tak ada fardu. Ada 3 perkara. Pertama, niat. Memanglah, ya. Niat ni, semua amalan kita kena ada niat. Innamal a'malu bin niyat, ya. Sungguhnya amalan itu dengan niat. Maka dia niat oleh yang berjunub mengangkatkan janabah, ya. Yang berjunub maksudnya yang ada janabah, yang berjanabah, ya. Kalau kita berjunub, apa yang kita sentuh 2 minggu lepas, berjunub, keluar air mani ataupun melakukan persetubuhan, dia istilah dalam kitab fiqh ni bertemu 2 khitan, walaupun tidak keluar mani, tenggelam hasyafahnya kepala zakar itu, maka diwajibkan mandi. Kita berjunub tu, maka kalau kita berjunub, kita niat mengangkat janabah, ya. Saja aku mandi junub, saja aku mengangkat hadas besar, boleh. Nanti akan ada dia bagi contoh-contoh lafaz niatnya ataupun niat.
Atau mengangkatkan hadas akbar. Hadas akbar maksudnya hadas yang besar. Hadas ada dua, satu hadas asghar, satu hadas akbar. Hadas asghar hadas kecil, hadas akbar hadas besar. Ya, bahasa Arab akbar, hadas yang lebih besar. Atau istibahata fardhis salati. Maksudnya kita niat nawaitu istibahata fardhis salati. Niat nak mengharuskan fardu sembahyang. Atau fardal ghusli. Atau boleh juga kita baca fardal ghasli. Ya. Ataupun fardu mandi. Ataupun mandi fardu. Ataupun mandi wajib. Supalah tu. Atau ada fardil ghusli. Ataupun menunaikan fardu mandi, ataupun mandi fardu, atau al-ghuslal mafruḍa, nawaitul ghuslal mafruḍa, artinya sahaja aku berniat, sahaja aku mandi wajib ataupun mandi yang difardukan, mandi yang diwajibkan, mandi yang wajib. Dia kata begitu. Itulah lafaz-lafaz dia. Kalau kita baca dengan mulut nawaitu istibahata fardhis salati, maka dia panggil lafaz. Kalau yang wajib, yang fardunya ialah niat hak dalam hati. Kenapa kita sebut lafaz ni? Membantu hati. Gitu tak? Jadi kalau tak boleh nak hafal yang lafaz ni, tak payah hafal lah. Kalau maksudnya bukan tak payah hafal, maksud saya ialah kalau sekiranya lafaz-lafaz ini lagi menyusahkan hati kita, lagi berserabut dan sebagainya, terus kepada doa, kepada niatlah. Ini hak nak betulkan usolli itu dah satu hal lah. Tak? Jadi serabut pula. Tapi memang dia sangat membantu hati. Terutamanya kalau kita nak sembahyang yang jarang-jarang, sembahyang raya, sembahyang jenazah, ya? Kalau kita tak sebut tu, dia jadi kucar, jadi wah-wah, jadi susah nak dapat. Niat selalu. Ataupun kalau kita nak lafazkan juga, kita lafazkan dalam bahasa Melayu. Sebut dulu dengan lidah, lepas tu bawa Allahu Akbar. Mudah. Itu fungsi lafaz. Kenapa dia kata sunat? Kerana membantu hati supaya dapat mudah niat. Sebab itu dia kata sunat. Tapi kalau lagi kucar, lagi susah, lagi serabut, mana sunatnya? Baik. Ya tak? Jadinya kena betul-betul ni. Jangan main-main nawaitu samboge ambil nawaitu samboge ambil gayung pergi telaga, jua kepala doga ambil bawah tu sah mana hamba. Dia kata, siapa ajar? Abang Yajib. Abang Yajib mana tahu? Ajar. Ada konon ceritanya. Tapi saya dengar ustaz saya berpohram, dia kerja di pejabat agama. Jadi dia tanya, hak yang nak kahwin ni, fardu ain apa semua termasuklah. Mandi wajib ni. Cuba baca lafaz niat sikit. Dia kata supaya sekala lah, supaya orang-orang lain juga. Tak lah supaya orang lain tu nak dengar hak yang awak punya. Supaya tu orang lain kata. Dak, cuba baca. Nama dia bacalah. Nawaitul ghusla raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sekali dengan makmum dia. Ada. Pasal apa? Pasal tak belajar. Ustazah Zawiyah bercerita, saya dengar forum dia. Ustazah Zawiyah bekas pegawai JAKIM dulu. Dia kata dia temu ramah hak yang nak kahwin ni. Jaga ni adik-adik ni hak nak kahwin nanti ni, kena molek fardu ain tu. Jangan malu company. Baik. Kata, cuba istighfar sikit. Istighfar kata dia. Cuba ustazah baca mula dia tu. Ustazah ni pun tolonglah buka kunci dia. Astaghfirullahalazim alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Istighfar dia.
Istighfar pun tak tahu. Ni berat. Dulu kecil-kecil orang suruh ngaji, ngukah pagar, lari, monteng. Itulah dia ni. Lepas itu dah besar-besar, dia kata tok guru dia mati. Tak nampak belajar habis. Jangan jadi gitulah. Tu adik-adik tu. Baik. Dan tiada memadai niat mandi jua. Kalau dia nawaitul ghusla ataupun nawaitul ghasla saja aku mandi. Tak memadai, tak cukup, tak sah. Mandi apa? Mandi kena spesifikkan sikit. Baik. Kalau nak niat-niat mandi ke, mandi hari-hari mandi juga. Mandi sunat ke mandi wajib? Mandi ni ada dua, satu mandi wajib, satu mandi sunat. Kemudian mandi wajib tu ada pula beberapa kategori dia. Yang kita kena spesifikkan, tentukan apa mandi kita tu ya. Dan diniat oleh perempuan yang haid atau nifas mengangkatkan hadas haid atau nifas. Kalau orang perempuan dia kena niat saja aku mengangkat hadas haid ataupun hadas nifas. Mengangkat haid, mengangkat nifas. Itu kita kata kena spesifikkan sikit. Dia ada beberapa kategori yang mandi junub ni. Mandi janabah, mandi hadas besar, mandi wajib, mandi fardu, serupalah tu. Dan wajib disertakan niat pada awal basuhnya supaya dibilangkan basuhnya. Bila kita nak niat ni tuan-tuan dan puan-puan, awal jirusan pertama itu, kalau kita mula daripada kepala lah ya. Kalau mula daripada kaki, mula daripada tangan. Tak kira lah asal anggota badan kita tu. Yang kita mula jirus. Tuan-tuan jirus mana? Kepala. Kalau nak jirus daripada kepala, kena basuh dulu daripada kaki. Amal tu insya-Allah tak pening kepala. Pasal apa? Pasal dia punya wak dia naik pelan-pelan. Biasa kalau kita jirus kepala saja, air yang turun tu rasa panas macam meleleh ni. Kita jirus daripada bawah dulu. Pelan-pelan naik ke atas, baru jirus apa ke atas. Lepas itu tuan-tuan nak jirus kepala pun jiruslah kepala. Nak jirus dada dulu. Tapi waktu itulah berniat. Hak mula jirus tu nak sejukkan badan dulu. Ataupun nanti dia akan sebut rukun yang perlu dijirus dulu. Maksudnya menghilangkan aja ya. Supaya dibilangkan basuhnya. Kalau kita tak berniat, maka tak dibilang, tak dikira basuhan kita itu walaupun seluruh tubuh. Macam yang kita sebut tadi. Kita jirus daripada kaki naik ke atas apa semua, bagi apa ni? Haba badan kita tu keluar dengan tidak mengejut ataupun dia keluar daripada naik ke atas. Tak kita jirus masuk bawah air sejuk lalu. Silap-silap gaya demam. Ya, memang ya petua tu siapa-siapa amal insya-Allah. Payah nak pening kepala. Pangkap. Ya. Maka kalau dia tidak niat, mandi biasalah, mandi adat dia panggil, bukan mandi ibadat. Mandi adat. Mandi adat ni mandilah sampai putih pun. Tapi tak ada niat gak, tak terangkat hadas ya, tak terangkat hadas. Maka jika dia niatnya kemudian daripada basuh satu suku, maksudnya dia niat selepas, kemudian daripada maksudnya dia lepas basuh sebahagian badan dia baru niat, wajib dikembalikan basuhnya. Maksudnya kalau kita mula sekali kita basuh tangan dulu, tapi kita tak niat, barulah kita basuh tangan belah kiri pula, baru kita niat. Artinya tangan belah kanan ni tak terangkat lagi hadasnya, kena basuh semula. Itu dia kata wajib dikembalikan basuhnya. Keduanya, ni bahasa yang rukun yang kedua pula. Habis dah rukun yang pertama, apa dia?
Niat mana di mana? Dalam hati. Ya. Ha. Dia kena niat haid. Ya, kena niat haid dan kena niat nifas. Tak memadai. Kalau umum begitu saja. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang kita kata ada kategori dia. Sebab itu dia sebut perempuan yang haid atau nifas. Dia niat mengangkatkan hadas haid dan nifas atau nifas. Kecuali kalau dia berjunub dan dia berhaid. Ya? Boleh. Maksudnya kalau dia niat junub pun perangkat, kalau dia niat haid saja pun perangkat. Ya? Tapi kalau haid saja ataupun nifas saja, maka tidak terangkat. Kalau dia niat selain daripada haid dan nifas. Kalau dia haid dan nifas, maka boleh terangkat. Dia niat haid saja ataupun niat nifas saja. Yang keduanya, kedua dari mana? Keduanya daripada fardu mandi. Ataupun kita sebut rukun mandi. Menghilangkan najis jika ada ia atas badannya. Ya. Kita buang dulu najis tu, basuh dulu najis tu. Bila kita nampak pasti, basuh dulu, buang. Dan ini barang yang dirajahkan dia oleh Rafi'i, iaitu Al-Imam Abdul Karim bin Muhammad. Ya. Meninggal dunia 623. Imam Abdul Karim bin Muhammad. Ini seorang lagi pentahqiq, ya, pentahqiq dalam mazhab Syafi'i ini ada dua lah. Satu Imam Ar-Rafi'i dan yang keduanya Imam An-Nawawi. Ya. Imam Rafi'i ini namanya Abdul Karim bin Muhammad Ar-Rafi'i. Dan atasnya maka tiada memadai segala basuh daripada hadas dan najis. Ya. Yang dirajahkan, maksud yang dikuatkan oleh Imam Ar-Rafi'i, kita kena hilangkan najis tu dulu. Dia kata atasnya maka tiada memadai. Saya kira mungkin segala basuh daripada hadas dan najis. Semua, ya. Mungkin sekali basuh daripada hadas dan najis pun boleh, betul juga. Ataupun segala basuh yang seperti yang tulis sini, maksudnya basuh daripada hadas dan najis dia buat sekali. Dia buat sekali maksudnya. Okey, ada najis di badan kita. Kita nak mandi wajib. Jadi kita jirus. Jirusan itu untuk menghilangkan najis ataupun mengangkat hadas. Ada dua yang berbeza. Jirusan yang kita buat itu menghilangkan najis ataupun mengangkat hadas. Bagi Imam Rafi'i, dia kata jirusan yang pertama tu hilang najis baru. Hadas tak angkat lagi. Pasal menghilangkan najis satu bab, mengangkat hadas satu bab. Nampak di mana hujah Imam Ar-Rafi'i. Ya, sebab itu lepas ni nanti dia akan ada khilafnya. Pasal sebelum ini kita kata ada dua bahagiannya nak. Ya. 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 Pasal bagi Imam Ar-Rafi'i dia kata kalau ada najis nanti kita jiruh air tu, yang pertama dia akan hilang najis. Hadas belum terangkat. Baik. Dan dirajah oleh Nawawi, Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi, ya, ini seorang lagi pentahqiq dalam mazhab Syafi'i kita.
akan memadalah segala basuh daripada keduanya. Ini dia khilaf yang Cikgu Nazri sebut tadi. Cikgu Nazri ni dia advance. Baik, tapi Imam Nawawi merajahkan, maksudnya menguatkan pendapat yang mengatakan bahawa boleh dua-dua sekali. Dua-dua. Kalau ada najis, kemudian kita jirus sekali, hilang najis, juga terangkat hadas itu. Dia kita basuh najis kena niat tak? Tak payah niat tak? Ada kena sahaja aku membasuh najis di badanku kerana Allah Ta'ala, tak ada niat kan? Artinya dia hilang dengan maksudnya power air itu, maksudnya kemampuan air itu untuk menghilangkan najis secara semulanya, semula jadinya. Dia bukan tak ada, ya. Jadi sebab itu kalau najis itu terutamanya nanti akan najis hukmi, najis aini lah. Kita jirus hilang saja, Imam Nawawi kata dah terangkat hadas. Pasal tak perlu niat pun untuk menghilangkan najis. Dia masuk sekali. Kecuali kalau ada niat pula, dia tanya betul-betul basuh najis tu suku. Okey. Yang mengangkat hadas suku. Dia masuk dah dalam erti mandi, membersihkan tu dah masuk. Membersihkan yang zahir dan mengangkat yang hadas dalaman dia. Baik. Dan ialah yang rajahnya. Ini yang dirajahkan oleh pengarang. Maksudnya yang dikuatkan oleh pengarang. Jadi pengarang nak bersetuju sebenarnya dengan pendapat Imam An-Nawawi. Dan tempat khilaf, maksudnya tempat ini ialah punca perselisihan tu. Punca perselisihan, tempat khilaf antara keduanya, barang yang apabila ada ia najis hukmi. Ni dia. Kalau tu najis hukmi. Najis ni ada dua, satu najis aini. Najis aini memang kita nampak zat dia, ada ketulan dia, ada warna dia, ada bau, ada rasa dia. Itu nampak. Tapi najis ni, najis hukmi, dia tak nampak dah zat-zat dia. Ain dia tak nampak dah. Bau pun tak ada, warna tak ada, rasa apatah lagi. Tapi dia masih belum dibasuh. Misalnya kata ada air kencing di luar asalnya di pintu tu. Tapi orang duk pijak, hilang. Dia masih belum lagi dia basuh secara syar'i. Maka dia masih ada sebenarnya secara hukum najis lagi, tapi zat-zat yang tak ada. Itu najis hukmi. Hak ni dia kata kalau najis hukmi. Khilafnya najis hukmi, maksudnya ada najis di badan kita. Kita tak nampak zat ni, kita jirus, hilang lalu. Tak ada masalah. Maka najis hilang dan hadas terangkat. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Baik pada siapa? Baik pada Imam Nawawi, apatah lagi Imam Nawawi, pada Imam Rafi'i ataupun Imam Nawawi. Dia ada masalah hanya di sini sikit. Kalau moleknya begitulah, nak lepas daripada khilaf tu. Tapi kalau dia ada najis aini, ada pun, cuba tuan-tuan tengok situ ya. Ada pun jika ada ia najis aini, najis yang ada zatnya, ada ain ni objeknya, ketulan dia, wajib 2 kali basuh pada keduanya. Kalau ada najis aini, ketul tak cicak sini ada, melekat. Kena gesek dah. Ada hitam putih pun ada di sini. Sung sekali. Tak hilang. Wajib 2 kali. Mesti wajib 2 kali. Jika tiada hilang segala sifatnya dengan sekali basuh. Dah. Basuh sekali tak hilang, maka wajib diulang 2 kali. Pada Imam Rafi'i memanglah, pada Imam Nawawi pun wajib ulang 2 kali sampai dia hilang.
Dan jika hilang dengan sekali, maka padanya khilaf yang terdahulu sebutnya. Tapi kalau sekali je kita jirus, hilang. Air. Air kencing muda. Sung kita jirus, hilang. Maka disitulah khilafnya. Ya? Disitulah khilafnya. Mana Imam Rafi'i kata tak memadai. Kena basuh 2 kali juga. Hak basuhan pertama menghilangkan najis. Basuhan kedua dia kata baru mengangkat hadas. Tetapi Imam Nawawi kata memadai juga. Memadai juga. Kecuali kalau sekali basuh tak hilang, maka wajiblah 2 kali, 3 kali sampai hilang. Contoh je lah. Di situ titik pertembungan. Maksudnya perselisihan pendapat lah. Jadinya kalau nak mudah-mudah, nak apa orang kata tak ada was-was dan sebagainya, mandi dulu, jiruh-jiruh mana apa semua. Lepas tu baru niat, bukan mandi semula, baru niat untuk kita bersih belah kedah. Biasanya begitulah. Ginilah. Katalah dia minta maaf cakap lah. Dia kencing tak basuh. Imam Rafi'i kena basuh dulu situ. Kena basuh dulu. Tapi Imam Nawawi mandi selalu. Tak apa. Biasanya kalau orang kencing tak basuh ni sekali jiruh dah. Sekali jiruh je hilang. Air banyak. Baik. Ketiganya, yang pentingnya ialah tuan-tuan dan puan-puan, bila lepas kita mandi tu najis semua hilang. Tu mesti. Lepas kita mandi tu najis tu mesti hilang daripada badan kita. Ketiganya, menyampaikan air kepada segala bulu dan kulit. Maka jika tinggal seurat bulu tiada memadai, ya. Ni jangan tinggal walaupun seurat bulu. Ya. Kerana Nabi SAW pernah sebut, man taraka mawdi'a sya'ratin min janabatin lam yaghsilhu yaf'alu Allahu bihi kadza wa kadza minan nar. Siapa yang meninggalkan satu tempat, artinya satu bulu, tempat tak dibasuh, daripada junub dia, daripada janabah dia tidak basuh, Allah SWT akan buat begini dalam neraka. Artinya masuk neraka. Begini kaza wa kaza tu Allahu a'lam macam mana, tapi sebut kaza wa kaza begini dalam neraka. Boleh masuk neraka ni tuan-tuan dan puan-puan ni, walaupun selai ni. Sebab itu, ya, Sayyidina Ali dia kata, famin samma adaitu sya'ra ra'si. Sebab itu aku cukur kepala. Mudah cerita, ya. Sekali jiruh je dengan air setapak ni, Nabi 3 kali ambil tak. Lepas tu dia selat rambut dia 3 kali. Kalau botak tak, sekali je lah, pum gitu, secawan air je, tak ampai, kata dah. Dan jika dicabutkan dia kemudian daripadanya, maka tiada daripada membasuhkan tempatnya. Kalau dicabut bulu itu sebelum mandi, kena basuh tempat dia tu. Rambut tu tak payah basuh lah. Tak ada untuk basuh, kena cari pula, bawa simpan dalam kotak mancih, celup-celup dengan air pula. Ya, tempat dia tu kena basuh. Tapi kalau tak tercabut, wajib basuh, wajib kena air. Tuan-tuan tengok,
Kadang-kadang yalah, bulu-bulu kita ada bersalut apa-apa dan sebagainya. Dan tiada farq, farq maksud beza bahasa Arab tu. Dan tiada farq antara bulu kepala, rambut dan lainnya, bulu roma, bulu tangan, bulu kaki, bulu ari-ari, bulu ketiak dan sebagainya. Dan tiada farq, tiada beza antara bulu yang jarang daripadanya dan yang lebatnya. Bahkan tiada wajib membasuh bulu yang tumbuh di dalam hidung. Lebat ke tak lebat ke, jiruhlah. Ni memang kena pancut air lah barangkali. Janggut kita tebak, ambil paip kat, selak dengan jari. Pasal ni sekali-sekala jangan diwajib ni. Hak yang berwuduk tu dia maafkan, katanya tak apa, pasal sokmo-sokmo. Ya? Kecuali hak tumbuh dalam hidung. Tak semua. Ni sembur dengan paip dalam hidung, masuk air sampai kotak. Punya nak kecuali bulu itu keluar lah weh. Gunting lah kalau hak keluar tu. Tengok cermin, tengok ada keluar tu gunting. Kali dengan gunting misal tak? Ada bulu bulu dalam hidung ni pun boleh panjang tak? Dan di dalam mata, dalam mata tak payahlah buka mata buka mata sembur dengan paip pula. Allah, pedih biji mata. Tiap-tiap kali mandi, tiap-tiap kali ambil sembahyang merah biji mata. Pasal apa? Celek dalam air. Dia kata mata pun daripada muka juga. Cuba tengok tu. Tengok dalam cermin. Tengok dalam cermin. Betul tak? Daripada muka kan? Dah. Ada Allahu a'lam. Apa ni, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia basuh mata dia. Konon ceritanya di akhir hidup dia buta. Kerana apa? Basuh mata waktu wuduk, tu mandi. Dia kira dari muka juga. Kalau buta pun mungkin dari sebab lain sebenarnya. Kalau setakat air saya tak buta. Tak tahulah, wallahu a'lam. Jadi tak. Cuma ada juga ustaz-ustaz yang beritahu jangan pejam rapat-rapat sangat. Biar dia tak rapat. Takut nanti mentang-mentang lah biji mata tak masuk muka, tak perlu dia basuh, pejam rapat-rapat sampai berkedut ni. Katanya kelopak ni. Kelopak tu tak kena air rupanya. Kerana bahawasanya ia daripada yang batin. Biji mata ni batin. Dan sungguhnya wajib dibasuhkan dia daripada najis, kerana keras najis. Dan rambut yang dijalin, yang disanggul, wajib diuraikan dia. Najis ini memang kena basuh. Keras ni maksudnya najis ni berat lah sebenarnya. Kuat. Dia ada tu wujudnya. Kuat najis tu. Kena basuh. Rambut yang dijaling, disanggul, kena urailah. Wajib diuraikan dia jika tiada sampai air kepada batinnya. Kalau sampai tak apa, sanggul itu. Kita memang tak sampai, kemas sangat. Ada orang buat fashion dulu, zaman-zaman 80-an dulu. Tuan-tuan ingat Bo Derek? Rambut simpul-simpul tu, kemas dia punya tu, simpul itu. Dan dimaafkan daripada batin bulu yang bersimpul dengan sendirinya. Ni kalau kerinting rambut sangat, kerinting rapat-rapat betul. Macam kerinting orang Afrika. Dulu kawan-kawan tengok di Karachi, ada kawan-kawan di Afrika, Uganda, Kenya, ada Djibouti, ada Mauritania, ada Juzur Qamar, Komoro, ada Sierra Leone, ada di tempat di Karachi, tempat kita belajar tu. Jadi rambut dia memang bergulung-gulung halus. Jarang-jarang, tapi dia halus, pusing. Dia nampak seketul-seketul besar-besar ni. Kalau ambil tarik tu, besar-besar ujung jari, ambil tarik tu mungkin panjang tak tahu macam mana. Sikat dia tuan-tuan, panjang gini. Ada 4-5 mata je. Ginilah. 4-5 mata je. Jarak dia tu dekat-dekat 1 cm. Jarak antara gigi sikat dia tu. Dia sikat pun bunyi dia punya rambut tu bersimpul rapat tu. Itu tak upaya tu. Tapi kalau nak mudah, cukup je. Itu maksud bersimpul dengan sendirinya.
Kerinting semula jadi. Jika banyak sekalipun, kalau banyak pun satu kepala. Dan wajib membasuh barang yang zahir daripada 2 lubang telinganya dan daripada hidung yang terpotong. Zahir dia saja. Kalau hidung terpotong tak ada dari sini, ada rongga tu tak payah masuk air dah rongga tu. Yang zahir tepi-tepi ni lah. Ada. Dan daripada segala pecah-pecah badannya seperti pecah-pecah yang pada kakinya. Tu tumit kita tu, pastikan zahir tu ada pecah-pecah. Dan wajib menyampaikan air kepada barang yang di bawah kulfah, orang yang kulub. Kulfah ni yang tidak bersunat, tidak bersunat. Kulfah, sarung kepala tu, mesti sampai air di bawah dia tu, ya. Dan kepada barang yang zahir daripada farj perempuan tatkala duduknya bagi qada hajat. Ini pun masuk zahir ni. 2 bibir faraj waktu kita duduk cangkung nak buang air tu, mana yang kelihatan secara zahirnya, itu dipanggil zahir. Kena basuh. Dia tak masuk batin, kerana keduanya daripada anggota yang zahir. Dan jika tiada dapat, dan jika tiada dapat membasuh di bawah kulfah, maksudnya di bawah kulit zakar tu tadi, kepalanya, menutupi kepala tu, melainkan dihilangkan dia, nescaya wajib ia. Ni wajib sunat, wajib buang. Sunat tu memang wajib lah. Bagi orang lelaki dan perempuan dalam mazhab Syafi'i. Ni walaupun dah besar, masuk Islam dah tua-tua, wajib bersunat. Ni antara hikmah ni nak mudah nak bersuci. Dan jika uzur, maka sembahyang ia seperti faqidut tahurain. Ini pada yang hidup. Jika tak boleh nak sampai air situ, maka dia kata sembahyang dia seperti orang faqidut tahurain. Faqid tu yang